طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang dihormati Puan Nurul Ashikin binti Ahmad, Guru Perlengkanan Pentadbiran, Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Sunar, Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid, Puan Roslia binti Medical alias Coding, Guru Perlengkanan Co-Curriculum, Puan Hazama binti Ya alias Zakaria, Guru Perlengkanan Petang, yang dihormati Ustaz Muhammad Zaidi bin Haji Asmawi, Guru Perlengkanan Pendidikan Khas, seterusnya Ketua Panitia Pendidikan Islam serta Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, guru-guru serta anak-anak yang cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sambutan Ma'al Hijrah yang kita raikan pada tahun ini sedikit sebanyak terus dihayati dan disemarakkan oleh semua guru-guru dan murid-murid, walaupun kita masih lagi berjuang menangani dan menamatkan pandemik COVID-19 dan terpaksa melaksanakan PDPR dari rumah masing-masing. Saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada saudari-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menjiwai hijrah yang bukan sekadar mengenang perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah secara fizikal dengan meninggalkan harta dan kediaman semata-mata. Akan tetapi lebih daripada itu, yakni bersesuaian dengan peredaran zaman dan masa sekarang ini. Pada setiap tahun, Ma'al Hijrah ini diperteguhkan tekad dan iltizam kita untuk kita berusaha bersungguh-sungguh bagi mengamalkan ajaran Islam yang sebenar seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan melakukan perubahan sikap dan tindakan kita kepada sifat-sifat mahmudah dan lebih baik sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, perubahan sikap ini bukannya boleh datang dengan mudah. Ia perlu dipupuk, dibaja dan disemai pada peringkat awal anak-anak lagi. Cikgu menyeru kepada diri cikgu dan juga kepada guru-guru serta anak-anak, marilah kita sama-sama menjiwai peristiwa hijrah ini dengan azam dan iltizam dan berusaha dengan lebih kuat pada tahun ini agar kejayaan yang lebih baik yang kita impikan dapat direalisasikan dan dizahirkan serta meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada wabak yang dirasai ini memerlukan motivasi dan semangat juang yang lebih tinggi daripada semua peringkat. Paling penting adalah bagaimana semangat persaudaraan Muhajirin dan Ansar yang wajar dipraktikkan oleh kita dalam semua usaha bagi membantu mereka yang terjejas, terutamanya anak-anak semasa menghadapi PDPR di rumah. Cikgu mendoakan dengan kedatangan tahun baru Islam ini,
Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ke atas kita dan juga kepada guru-guru serta anak-anak semua keimanan dan kesabaran untuk ikhtiar kita bagi mengekang wabak COVID-19. Akhir kata, cikgu mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah kepada semua guru-guru yang cikgu hormati dan anak-anak yang cikgu sayangi, yang juga setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah bagi tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah. Semoga dengan usaha murni yang cikgu-cikgu laksanakan ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran yang setimpal daripadanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hayati ringkasan sirah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghadapi episod duka dalam dakwah, bermulalah episod baru iaitu peristiwa hijrah. Para sahabat Nabi terlebih dahulu berhijrah. Kemuncaknya Nabi berhijrah dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari Khamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, orang kafir Quraisy mengetahui Nabi akan berhijrah. Mereka berhimpun di Dar An-Nadwah, parlimen Quraisy, turut disertai oleh iblis. Abu Al-Aswad berkata, "Kita usir sahaja Muhammad, buang dia dari negeri kita." Abu Al-Bakhtari berkata, "Kurung dia dalam penjara besi, biar dia rasa derita." Abu Jahal berkata, "Kita pilih dari setiap kabilah, bunuh saja Muhammad." Iblis berkata, "Ini cadangan bijak." Setelah malam mulai gelap, 11 orang pemuda mengepung rumah Nabi. Allah berfirman, "Ingatlah wahai Muhammad, ketika orang kafir merancang membunuhmu, mereka membuat rancangan jahat. Allah gagalkan rancangan mereka. Allah sebaik-baik menggagalkan perancangan jahat." Pemuda berani Ali bin Abi Talib tidur di atas katil Nabi. Allah berfirman, "Kami jadikan sekatan di hadapan dan di belakang mereka. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka mereka tidak dapat melihat dengan jelas." Dengan kuasa Allah, Nabi dan Saidina Abu Bakar berjaya keluar dari rumah. Pada malam 27 Safar, Nabi menuju ke Gua Thur dan bermalam selama 3 hari. Abu Bakar berasa cemas kerana kafir Quraisy semakin menggila kerana marah Rasulullah terlepas dari kepungan mereka. Allah berfirman, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Selepas 3 hari, Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar keluar dari Gua Thur menuju Madinah. Mereka mengupah Abdullah bin Uraikid untuk menunjuk jalan. Mereka melalui jalan persisiran pantai yang jarang dilalui oleh orang. Selepas 7 hari perjalanan, Rasulullah SAW tiba di Quba dan bermalam selama 4 hari serta membina Masjid Quba. Pada hari Jumaat, Rasulullah SAW bergerak bersama Saidina Abu Bakar masuk ke Madinah. Orang Madinah sudah lama menunggu Nabi. Seorang lelaki Madinah sayup-sayup melihat Rasulullah berbaju putih. Dia berkata, "Lihat, itulah orang yang kita nantikan sudah tiba." Orang Madinah menunggu di tepi-tepi jalan sambil bernasyid. Perjalanan sejauh 458 km selama 14 hari mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi untuk menyebarkan Islam. Benarlah, hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu persaudaraan. Soalnya, sejauh mana kita menghayati peristiwa hijrah dalam kehidupan? Salam Ma'al Hijrah, manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan syukur kehadar ilahi kerana kita diberi pinjaman, diberi udara untuk menghirup
udara di muka bumi Allah ini untuk kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada hari ini Ustaz akan berkongsikan satu tazkirah yang cukup ringkas, yang cukup padat, berkaitan dengan Ma'al Hijrah yang baru kita sambut baru-baru ini. Okey, kalau kita tengok tema pada tahun ini Ma'al Hijrah adalah Manhaj Ramadi Ummah Berkualiti yang bertarikh 1443 Hijriah. Okey, sambutan untuk Ma'al Hijrah pada tahun ini adalah sangat bersederhana kerana kesan daripada COVID-19 yang sampai kini masih ada di bumi Malaysia kita sendiri. Okey, sebelum Ustaz memulakan tazkirah Ustaz, marilah kita sama-sama mengalungkan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah selesai bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindui, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan dengan tazkirah Ma'al Hijrah yang Ustaz akan kongsikan. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan hijrah? Kalau kita tengok, hijrah itu bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi dalam konteks Islam pula, iaitu perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Iaitu kalau kita tengok awal Muharram ini adalah sejarah yang amat besar bagi umat Islam, di mana tarikh 1 Muharram itu adalah hari pertama dalam perkiraan tahun hijrah bagi umat Islam itu sendiri. Okay, kita berbalik pada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari kota Mekah ke kota Madinah dalam memperkembangkan agama Islam itu sendiri. Dan kita lihat kini kita dapat lihat Islam itu dapat diperkembangkan di seluruh dunia hasil daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Okey, kalau kita tengok, hijrah itu bukan sahaja bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, tapi iaitu kita melihat pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengorbanan sahabat-sahabat Nabi dan juga jihad sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Islam, semasa penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, Ustaz selitkan pasal sirah sikit. Okey, kalau kita tengok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali, itu Sayyidina Ali telah mengorbankan nyawanya ataupun telah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat pembaringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu kaum Quraisy telah mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyangkakan Nabi Muhammad ada dalam, tetapi sebenarnya adalah Sayyidina Ali yang telah menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya pengorbanan, betapa cintanya pengorbanan Sayyidina Ali ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya
penghijrahan Nabi Muhammad ini berjalan dengan lancar. Kalau kita tengok, itu adalah salah satu peristiwa, salah satu jihad sahabat-sahabat Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Kalau kita tengok sahabat Nabi yang lain, itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar, dia telah memperjuangkan dengan mengeluarkan semua kekayaannya untuk berjihad kepada agama Islam ataupun berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu peristiwa di mana sahabat-sahabat Nabi ni sangat kasih, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok penghijrahan juga bermaksud kita penghijrahan dari satu arah, dari satu kejahatan ke arah kebaikan, ataupun dari arah kebaikan ke arah yang lebih baik. Kalau kita tengok dalam konteks Islam itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat Quran bahawa sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, tapi mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah telah menegaskan kepada umat Islam, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, tapi diri sendiri yang melakukan perubahan itu sendiri. Kalau kita tengok perubahan pada diri kita, kita berbalik pada diri kita sendiri, kita muhasabah diri kita sendiri, apa perubahan yang terbaik yang kita pernah lakukan sepanjang hidup kita. Itu adalah salah satu muhasabah diri yang Ustaz nak kongsikan. Kita muhasabah diri, apakah perubahan yang pernah kita lakukan untuk yang pernah kita lakukan apa-apa sebarang kebaikan. Sebagai contohnya perubahan yang kita nak buat adalah sebelum ni kita lewat solat. Sebelum ni kita lewat solat, tapi perubahan yang kita nak buat ataupun penghijrahan yang kita nak buat adalah kita nak solat di awal waktu. Itu adalah salah satu perubahan ataupun penghijrahan yang patut kita lakukan, sebab penghijrahan itu sangat-sangatlah baik. Itu adalah salah satu penghijrahan yang sangat baik bagi umat Islam. Okey, penghijrahan juga bukan bermaksud, tadi Ustaz dah kongsikan, penghijrahan juga bukan bermaksud perpindahan, tapi juga pengorbanan dan juga jihad dan juga perubahan ke arah kebaikan. Kalau kita tengok jihad umat Islam, kita tengok konteks dalam jihad Islam kita sendiri dalam menegakkan agama Islam. Kalau kita tengok ada segelintir umat Islam kini bukan berjihad tapi malah memecah belahkan umat Islam itu sendiri. Itu patut kita hindari dari awal-awal lagi. Sepatutnya kita ni sebagai umat Islam sepatutnya bersatu padu, satu bekerjasama, bertolak ansur, saling memahami antara satu sama lain. Okey, itu adalah Ustaz kongsikan sedikit tentang penghijrahan. Iaitu yang pertama, itu penghijrahan bukan bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat, tapi penghijrahan juga adalah pengorbanan. Penghijrahan juga adalah jihad kepada Islam. Juga penghijrahan juga adalah perubahan yang patut kita lakukan dari melakukan kejahatan dan dari tidak melakukan kejahatan ke arah melakukan kebaikan. Itu adalah dari segi penghijrahan yang dapat Ustaz kongsikan. Semoga akhir kata daripada Ustaz, semoga kita semua dapat muhasabah diri kita, kita dapat sama ambil iktibar dan pengajaran hasil penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong dalam golongan yang Allah sayang, yang Allah cinta, yang Allah rindui. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.